Cakap sikit. Assalamualaikum Cik Arif. Kami daripada kumpulan 1 daripada subjek Supply Chain Logistik. Dan saya Nur Afika merupakan ketua daripada kumpulan ini. Dan kami datang ke sini adalah tujuan untuk menemukan Cik Arif mengenai tentang Demika Distribution Center ni. So kami ingin mengetahui lebih lanjut. Sebelum tu kami minta Cik Arif memperkenalkan diri dahulu, boleh? Boleh. Ni saya cakap santai boleh? Boleh. At first, terima kasih sebab sudi jadikan Demika your tujuan lah untuk sesi tumbuhan ni. Nama Arif Roslan, panggil Arif saja, sebagai brand manager untuk Demika Beauty. Lagi satu, ni kita panggil, boleh jugalah sebagai distribution center ataupun kita panggil sebagai headquarters lah. Yang mana sebelumnya tadi tanya boleh nak beli ke apa-apa kan kat sini. Sebenarnya boleh, cuma dekat sini ramai orang tahu sebagai tempat untuk ambil stok lah. Sebab kita Demika, kita fokus kepada team. Maksudnya banyak pembelian dengan team dan baru sekarang pembelian secara retail. Saya sebagai brand manager bermula pada tahun 2023. Maksudnya sebarang urusan ke apa bagi saya lah. And then terus kepada top management which is CEO dan COO. Saja. Okay, seterusnya kita akan mulakan dengan soalan yang akan diajukan oleh Aina. Okey, baiklah. Saya teruskan dengan bahagian biasalah pengenalan kan tadi kita dah secara ringkas tentang Encik Arif sendiri. Jadi saya nak tanya secara ringkas terangkan tentang syarikat ni, termasuk bila syarikat ni bermula, matlamat syarikat ni dan juga produk dan yang ditawarkan. Okey, macam ni. Saya tengok ada banyak juga soalan. Kalau saya ada yang saya jawab secara written boleh tak? Boleh. Okey. Mula-mula syarikat ni ditubuhkan pada tahun 2017, sole proprietorship ataupun persendirian lah, milik tunggal lah, pada 2017. Lepas tu pada tahun 2019 2013 sole proprietorship sehingga 2017 Sdn Bhd kepada nama Syamimi Beauty Sdn Bhd. Okay, sebelum tu One Stop Center lah, kita namakan One Beauty Solution. One Beauty Solution untuk milik tunggal, sebab milik tunggal kan dia kena pilih nama yang dah diberi kan. Okay, lepas tu kita beri kepada Sdn Bhd, itu Syamimi Beauty Sdn Bhd pada tahun 2017 sehingga dah sekarang. And nama Demika ini adalah kita panggil sebagai brand lah, maksudnya Demika by Syamimi Beauty Sdn Bhd, maksudnya macam tu. Dan Demika ni kalau ada yang tanya kenapa nama Demika, sebab pada tahun 2017 tu bila kita keluarkan nama Demika ni disebabkan demi Mimi dan Raikal. Maksudnya Raikal tu anak pertama, Mimi tu founder tu sendiri, jadi Demika. Macam tu. Okay, matlamat utama nanti saya bagi apa orang kata tu, company mission tu saya bagi by PDF. Okey, soalan kedua, apa yang membezakan produk ni daripada pesaing lain? Kelebihan orang kata. Okey, pada tahun 2017 masa tu kita keluarkan Demika keluarkan produk slimming. First kita keluarkan slimming lah, iaitu kurus, QURUSE, kurus. Lepas tu kita punya R&D team tengok belum ada lagi whitening lotion ataupun brightening punya section dalam apa orang kata ada industri ni lah. Lagi satu, bila kita jadi orang terawal, kita seronok untuk jadi one of oligopoli dalam punya market lah. Jadi kita cuba keluarkan dan alhamdulillah produk tersebut memberangsangkan lah. Jadi
pada mulanya kita start 2017 tu. So kita tahulah kita punya USP, unique selling proposition untuk kita keluarkan niche dari segi whitening punya section lah. Sebab itu kita fokus on that segment, iaitu whitening. So sehinggalah sekarang, kalau nak tanya kita punya kelebihan, kami bagi tahu yang kami punya kelebihan buat masa sekarang adalah kita punya produk whitening lotion lah. Sebab focus on sunscreen and focus on base makeup. Kita ada beberapa produk lain, contohnya dari segi kosmetik, dari segi skincare dan shapewear, which is bengkong lah. Tapi tu kita panggil sebagai tempias lah daripada benda-benda yang fokus USP kita, iaitu Dental Whitening Lotion dan Dental Whitening Booster tu. Maksudnya kalau berkenaan dengan kelebihan, kita sebut Dental Whitening Lotion lah kita punya kelebihan. Okay, rasanya itu saja daripada introduction. Kita nak teruskan kepada Risha. Transportation part. Bagaimanakah Encik merancang dan menguruskan aktiviti pengangkutan secara strategik untuk barangan masuk dan keluar? Transportation. Jadi kalau saya ada bagi tahu yang tak kena soalan, bagi tahu so, saya tak tahu saya pergi. Kita menampak tadi kat luar ada lori yang Macam ni, kalau dari segi logistik, supply chain, saya akan terangkan macam ni. Kalau untuk berkenaan dengan logistik punya job scope, dia akan handle untuk terima barang daripada kita punya supplier dan kita bagi kepada customer ataupun kita punya klien lah. Klien ni which is kita punya team lah, atau kita panggil sebagai dynamic support. Distributor, reseller, agent, dropship dan sebagainya kita panggil sebagai, saya panggil sebagai dynamic support atau kita panggil klien. Dan kepada end user which is customer yang beli secara retail lah. Okay. Kita Demika ataupun kosmetik brand buat masa sekarang, kesemuanya lah saya bagi tahu majoriti lah menggunakan produk OEM. Tahu OEM? Kita tahu OEM. Tapi OEM which is panggil sebagai dia OEM yang legit lah, yang legal lah. Dia keluarkan sekali dengan NOT dan Sirim. Dulu tak ada Sirim, tapi sekarang orang dah aware berkenaan dengan Sirim kan. Jadi so kena keluarkan Sirim sekali lah. Mana-mana produk yang keluar daripada tempat manufacture, dia perlulah kena serta dengan NOT, halal dan Sirim dan sebagainya untuk membuktikan produk tu dalam keadaan baik. Okay. Kita terima daripada supplier, kita gunakan tiga jenis angkutan. Which yang pertama air cargo, yang kedua cargo, yang ketiga by lori lah. Okay. Kalau air cargo, kebiasaannya kita guna mas. Mas ada cargo, kalau air tak ada. Kalau air dia kena pakai personal. Maksudnya kena ada orang naik, dia kena bawa sekali barang tu. Tapi ni untuk sedikit knowledge lah. Kalau pakai kargo, dia lebih murah daripada pakai personal. Sebab kalau personal, kita bawa banyak barang. Contoh barang tu daripada Sabah ke Sarawak, kita bawa personal 60 kilo. Maksimum adalah 60 kilo. Jadi kita kena tax di atas barang kita bawa. Kalau kargo, dia lamsam je. Okay. Kalau harga lebih murah, kapal lah daripada air cargo, air freight. Kapal lebih murah daripada air freight, tapi lama lah, sedikit lama lah. Okay, untuk logistik, untuk penggunaan lori, kebiasaannya dalam Semenanjung lah. Sebab macam tak logik kan, nak ke Sabah ke Sarawak naik lori, kebiasaan akan turun di port Kelang ataupun di KLIA 2, lori akan pergi ambil. Lori ada dua, sama ada kita pergi ambil sendiri pakai lori ni yang saya tengok tu, ataupun kita akan guna lori tumpang. Lori tumpang. Third party. Yes, third party. Okay, tu daripada klien.
Okay, daripada segi kita punya Demka Squad, klien ataupun kita punya end user semua tahu kita melalui courier. Okay, untuk courier, sebab saya nampak juga ada yang soalan berkenaan courier kan. Okay, jadi kita ada satu yang terikat dengan e-commerce, which is kalau TikTok tu, contoh pembelian direct TikTok, dia akan keluarkan siap-siap courier apa, webbil dan courier apa yang kena pilih. Okay. Kalau yang tu, buat sekarang kita kena post laju, JNT, Ninja Van, Flash, apa? Keri apa? Apa? Courier. Apa? Yang TikTok tu kering. Dia TikTok punya ni. Yang ni yang e-commerce lah, Shopee Express lagi. Maksudnya e-commerce tu sendiri keluarkan courier mana yang kita kena guna, dan benda tu datang pick up. Sebab okey, ni sedikit knowledge lagi. Kalau parcel yang dikeluarkan kepada saya, kalau seller keluarkan parcel tu lebih 100 bulan, courier akan datang. Kalau kurang daripada 100, kita kena beli drop lah, mana-mana drop point lah. Okay, tu yang terikat dengan e-commerce. Satu lagi, courier yang kita sendiri subscribe. Okay, courier yang kita subscribe ada 3. Post Laju, Ninja Van dan JNT. Sebab apa? Sebab kenapa kita variation kan? Sebab ada tim yang suka pakai JNT, ada yang suka pakai Ninja Van. Sebab ada yang laju lah JNT, nak pakai JNT lah. Ada yang tak suka JNT, laju-laju tapi barang pecah. Tapi dia nak Ninja Van lah. Post Laju tu kebanyakan daripada Sabah Sarawak lah, sebab dia ada one day delivery. Maksudnya hari ni kita post, esok dia akan sampai. Post Laju, sebab Post Laju dia ada kapal terbang di sini. Okay. Tu yang terikat dengan yang kita subscribe lah, untuk kita post kepada Demka Squad dan juga end user. Jelas ke? Saya takut saya beritahu je. Ada yang tu. Ada lagi soalan ni? Untuk yang transport. Transport tu apabila memilih rakan kongsi pengangkutan, ada tak kriteria yang spesifik untuk mempertimbangkan, memastikan kecekapan dan kebolehpercayaan dalam pergerakan barang? Kalau daripada segi transport ni, kita ambil untuk transport ni, saya ambil daripada yang supplier tu. Okay, untuk supplier, kalau yang daripada Sabah lah contohnya, kita nak ambil barang daripada Kilang Sabah contohnya, pilihan untuk menggunakan F5 tu dia sangat kurang. Maksudnya nak tak nak kita kena pilih mana ada. Dan of course lah, daripada segi barang tu sampai okey atau tak dengan harga tu main yang kita kena check lah. Selalu kita kena check lah. Tapi buat sekarang kita punya emas punya F-Ride paling okey lah. Tu dia paling okey. Untuk yang pakai kargo, pakai kapal, dia banyak. Dia lori, ada JNT Cargo, ada. Tapi brand yang ada brand ni dia sedikit pricey lah. Sedikit pricey. Jadi kita suka pakai yang orang panggil third party yang brand dia biasa-biasa, tapi secure. Tapi secure yang kita dah guna 3-4 tahun ni, alhamdulillah secure lagi lah yang kita punya barang dan sampai dalam keadaan baik lah. Okay, tu yang untuk daripada supplier sampai pada kita. Okay, untuk lori tumpang, biasanya kita tengok juga lori tumpang ni terhati. Kita tengok juga sebab pernah kita deal dengan lori tumpang ni, sebab lori tumpang ni dia tak ada syarikat khas. Maksudnya kita bagi tahu ada job, nanti ada orang akan offer lah. Dia nak tolong ambil, sebab pernah kita ambil sekali barang tu, dia sekali dengan lori ikan. Dicampur. Sebab dicampur semua barang kan. Kita tak tahu, tapi lepas pada kejadian tu kita lesson learn lah. Dia pemilihan tu kita lagi alert lah untuk pemilihan tu. Tu untuk lori tumpang.
Untuk courier, kalau yang terikat dengan e-commerce, which is Shopee, Lazada, Shopify, website, semua tu kita tak boleh nak pilih. Tapi untuk yang kita subscribe, kita depend pada end user, customer. Okay. Customer sebelum ni kita hanya pegang pada JNT sebab JNT lah, JNT studio orang dah tahu. Tapi bila ada kita terima, belum ni kita terima aduan yang JNT setengah tempat ni tak okey, lambat, pecah barang, tak sampai pun. Jadi kita kena ada second option ataupun kita kena variasikan option kepada customer. Nak guna tak guna tak apa, at least dia ada pilihan supaya lebih memudahkan. Sebab untuk pembayaran courier ni kita bayar bila kita guna saja. So tak ada efek pada kita lah. Okay, untuk sebelum ni JNT kita dapat, sebab kita subscribe dengan plan VIP plan, banyak benda-benda yang kita dapat lah, privilege, benefit yang kita dapat lah. Dan untuk kita buka pada new courier untuk kita terima, biasa dia akan propose pada kita plan macam ni. Dan kita bagi tahu dengan JNT kita dapat banyak ni. So untuk dapat sama plan tu kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Sebab macam ni, kalau biasa dengan JNT kita boleh bagi tahu JNT sehari saya boleh keluarkan 100 parcel. Ninja nak yang sama. Dengan harga contoh sekilo RM4.5. JNT dapat pada kita sekilo hingga 5 kilo RM4.5. 100 parcel sehari. Ninja boleh bagi kita 1 kilo hingga 10 kilo RM4.5. Tapi dia nak 100 parcel. Dia nak win-win situation lah kan. Tapi kadang-kadang untuk kita dapat, sebab kita tak nak terikat, jadi kita ambil titik tengah. Maksudnya dia bagi je yang berapa dia propose, yang tidak terikat dengan JNT, tidak terpalit dengan JNT tu. Jadi kita dapat lebih mahal RM1 atau RM2 sebab kita nak jadikan dia sebagai second option ataupun option lain lah kepada customer. So benda yang kita tengok ialah kepuasan pelanggan lah selain daripada harga. Tapi at least harga yang dipropose tu lebih murah daripada DP lah. Dia jawab ke? Tak apa. Nagawan, bagaimanakah Encik mengendalikan dan mengurangkan risiko berkaitan dengan pengangkutan seperti kelewatan, gangguan, kerosakan kepada barangan semasa pengangkutan dalam masa perjalanan tu? Dalam masa perjalanan sebelum ni kita ada banyak masalah dari segi late shipment. Satunya disebabkan kurang tenaga kerja. Kita ada 3 orang logistik. Everyday parcel kurang lebih 600 parcel yang kena keluarkan hari ni. Sebab customer ni dia nak beli hari ni juga parcel dia sampai. Jadi kita kena keluarkan secepat mungkin lah. Dan kalau kita tak keluarkan secepat mungkin, efeknya kepada seller health tu lah, maksudnya kita punya rating dan sebagainya. Okay, untuk kita kurangkan tu, selepas pada kita achieve, sebelum ni kita masuk TikTok, saya fokus pada e-commerce boleh ke? Boleh. Bila kita masuk TikTok dan Shopee, bila kita achieve KPI kita yang ditetapkan oleh TikTok dan Shopee, kita dah di-assign oleh account manager. Maksudnya ada account manager yang akan sentiasa pantau kita lah. Dari segi shipmentnya perlu bergerak 3 hari. Faham ke? Faham lagi ke? Okay. Lepas pada tu, if any late shipment pada courier, sebab kita dah keluarkan 2 hari, kita dah keluarkan, maksudnya bila mana masuk order, kita kena keluarkan parcel tu 2 hari paling lewat. Jadi bila kita dah keluarkan 2 hari paling lewat, contoh saya keluarkan 2 hari dah, yang lambat ni pada courier. Jadi kita hanya call account manager saja, dia akan uruskan sendiri dengan courier tu. Tapi customer dia akan cari seller. Kenapa lambat dengan dekat DP, kenapa lambat dekat Ada yang problem courier tu sendiri. Tapi
Sebab kita nak serve the best untuk kita punya customer. Tak kisahlah sampai pecah disebabkan JNT ke Ninja ke, tapi kita try to serve the best lah untuk customer. Cuma kalau persoalan ni tadi, sekarang kita banyak depend pada account manager lah untuk sebagai orang tengah kita dengan courier. Tapi kita direct, ada je direct dengan courier untuk kita bagi. Sebab kita kan VIP subscribe untuk package dengan JNT, so kita boleh, kita ada macam ada hak untuk bercakap dengan dia punya region manager tu, bagi tahu nak kena cepatkan atau apa-apa. Sebab kalau customer tak suka dengan JNT, kita boleh tukar kepada Ninja. Kita boleh request dekat TikTok, kita tukar kepada kita punya order ni terus kepada Ninja. Tapi kita tak boleh macam tu, sebab customer ada juga masih nak JNT. Okay, tu yang pertama, kita depend pada account manager lah. Yang kedua, untuk kita elakkan barang daripada kelewatan, kerosakan atau semua kan, setiap hari masa tahun kurang lebih 600 per day. Jadi kita tak tahu betul ke legit ke aduan yang dia buat tu. Kita adakan customer service untuk check dekat mana barang dia, betul ke barang dia dah sampai, untuk tengok betul ke sebenarnya shipment. Sebab sebenarnya ada satu lagi kekurangan dekat pembelian TikTok sekarang ni, barang tak sampai lagi dia dah tekan cancel. Barang tak sampai lagi dia dah tekan refund. Dia bukan return, refund. Maksudnya barang akan sampai dekat dia, dia akan dapat refund lagi. Dia tak perlu return barang. Sekarang dah jadi habit lah dekat pengguna sekarang. Tapi customer service ni akan check betul ke barang sampai dekat dia, rosak ke, betul-betul tak sampai ke, untuk elakkan daripada menanggung sedikit kos lah, nak kena pusing baru ke, nak kena keluarkan duit untuk bagi refund dan sebagainya. Itu. Untuk soalan seterusnya adalah warehousing and storage. Dalam persekitaran budaya sibuk, bagaimana Encik merancang secara teratur dan membuat keputusan mengenai keutamaan tugas untuk memastikan operasi berjalan lancar? Daripada soalan tadi, dalam persekitaran budaya sibuk, bagaimana Encik merancang secara teratur dan membuat keputusan mengenai keutamaan tugas untuk memastikan operasi berjalan lancar? Okay, sebelum ni, saya beritahu tadi, kita ada 3 orang logistik. Dia akan jaga berkenaan dengan stok lah. Kalau masuk stok, dia akan jaga 3 orang logistik. Dan berkenaan dengan kelancaran, kita 3 orang logistik ni kita ada main fokus lah. Maksudnya, apa job scope masing-masing. Job scope seorang ni dia akan jaga untuk team, which is squad lah. Dan barang keluar masuk daripada supplier melalui dia juga. Seorang lagi akan tengok dengan e-commerce, dan seorang lagi backup pada salah seorang lah. Biasa yang backup ni akan backup pada e-commerce lah, sebab tak sempat untuk sekarang. Dan dia punya susunan untuk kerja tu, setiap kali order, dia akan tulis kat sini. Checklist. Jadi stock for tu, sebab marketing, kadang-kadang marketing ada nak pakai produk retail lagi lah, supplier, klien lagi lah, untuk design, untuk department media dengan design lagi lah, untuk pakai photoshoot. Jadi setiap orang tu ada job scope masing-masing. Main fokus macam beritahu ni, pertama akan jaga dari segi barang keluar masuk, stok in stock, dan dia juga akan jaga untuk klien, sistem transport. Seorang lagi akan jaga e-commerce, sebarang order daripada e-commerce, Shopee, Lazada, Shopify, TikTok Shop, dan itu website akan dijaga oleh seorang, dan seorang lagi as backup lah. Untuk kelancaran, setiap pagi kita akan proceed order sebelum jam 10 pagi. Maksudnya yang order 10 pagi dia akan post hari ni. Selepas 10 tu esok lah.
Ataupun kalau barang tak banyak, kita akan kita akan break up pada jam 3 petang. Sebab Ninja Bank akan datang buka sama ada 2.30 ataupun 4.30. JNT akan datang buka jam 5.30. So sebelum waktu itu kita boleh buat barang. Untuk soalan Saya menjawab ke? Tak ada menjawab yang boleh nak boleh menjawab tanya. soalan bawah tu, saya sikit. Okay, untuk yang melibatkan barang yang rosak di gudang, apakah langkah yang Encik ambil untuk mengelakkan masalah tersebut? Macam barang-barang expired kan? Dah rosak. Jadi dah sampai tapi rosak seni ke kembalian. Kalau masa sebelum sampai tu sekali dengan berikan, dan itu memang paling keluar. Bila tu jadi barang tu macam apa tu tahu. Hitam. Walaupun kita dah buka semua, dah check beli tekstur sama, tapi customer akan notice benda. Dia buat dah macam mana customer akan notice. Okay, untuk mengelakkan itu, yang itu 100% kata dia supplier. Sebenarnya yang perlu ditanggung adalah kita, sebab kita yang pilih bagi tumpang tu. Tapi kita punya agreement, supplier perlu urus door to door. Maksudnya daripada tempat dia sehingga ke kita ni, dia perlu urus. Kalau tumpang dia nak cari ke apa tu, dia kena daripada dia. Cuma hari tu je yang dia tak sempat cari, dia assign kepada kita untuk sehari kan. Tapi polisinya macam tu, kita hantar balik kepada dia. Tapi untuk urusan tu, dia tidak efek banyak pada kita sebab dia efek banyak pada punya manufacturer lah. Sebab kita just pulangkan balik pada dia lah yang uruskan macam mana. Okay, untuk berkenaan dengan kalau ada yang efek dekat sini, sebelum ni kita punya warehouse ada bocor yang terlambat dalam pasal. Jadi benda tu sampai apa orang kata kena pada barang dan pecah. Sama ada kita akan jual dengan harga defect ataupun kita dispose. Sebab itu untuk kita jual, kita kena tengok dari segi brand tu akan effect pada brand atau tidak. Kalau benda teruk sangat yang kita tak jual lah, kita kena selus lah untuk barang-barang yang teruk tu. Tapi at least benda-benda macam ni lesson learn lah untuk next. Jadi untuk yang terjadi, yang kes yang berkenaan dengan barang yang rosak tu, sama ada kita dispose ataupun kita masih okey 70%, kita letak 70% lah. Kalau masih okey 70%, kita akan jual dengan harga yang bermakna price lah. Kalau yang sampai daripada supplier, itu polisi dengan supplier, dia buat agreement yang kita dah sign lah. Bahawa sekarang agreement yang kita sign dengan supplier semua door-to-door lah, maksudnya dia yang akan tanggung semua. Dan price yang kita dapat daripada harga supplier tu dah termasuk dengan harga shipment dan sebagainya. So polisi tu punya clear. Untuk soalan seterusnya adalah industri packaging. Untuk memastikan pengurusan memenuhi peraturan industri, apakah langkah yang diambil untuk mengurangkan kos? Contoh kita beli kalau sekarang kita banyak guna parcel dan juga plastik parcel dan kita punya power bag. Power bag ada dua. Satu yang kita punya amannya, satu lagi yang biasa yang suka biasa. Yang tu memang kita beli dari bak lah dan direct kilang. Kilang tu dekat Perisco. Pada ada yang KPC kan? Kilang tu dekat Perisco dekat Pandai Tembak. Memang kita beli serbak lah. Dan sebelum ni kita pakai yang kecil-kecil tu yang boleh main kan. Tapi kos yang tu kita boleh pakai yang tu, tapi bila kita balik sekali dia kurang secure barang tu. JNT ni minta maaf lah sebab kebanyakan tu JNT dia balik ni masih balik kita dapat kan.
Jadi kita suka yang lagi secure dan harga dia sedikit mahal. Kita kena pump. Oh, yang Lagi dia sedikit mahal tapi bila kita beli dengan bank dia lebih murah lah. Semua barang-barang daripada logistik kebanyakan semua dari bank dan ada yang besar secara direct China sebab kita custom which is kita punya pasal kita punya selektif custom untuk buat fragile dari China. So itu untuk bank untuk keluarga kos memang kena buat. Tapi dalam pada masa yang kita nak keluarga kos, kita kena fikir secure. Kalau kita pakai itu problem barang pecah keep on jadi itu sebenarnya dari efek yang kita pakai yang secure terus. Okay, seterusnya saya akan buka soalan tentang material handling. So kat sini bolehkah Cik Arif ceritakan tentang kepentingan pengendalian bahan yang berkesan di gudang atau kemudahan pembuatan dan juga berkongsi tentang komponen utama sistem pengendalian bahan. Cara macam bukan ada apa itu ni. Cara handle material kan, barang kan. Kemudahan SOP ke? apa SOP dalam handle barang tu. Okay, saya start dari komis lah sebab kita sekarang dari pesan daripada komis dan lain semua daripada China which is sebab once dah dapat order akan ada seorang pesan untuk collect ambil order tu dan ambil order tu sebelum pukul 10. Maksudnya pada jam 10 tu dia akan print semua dan keluarkan database berkenaan dengan order lah. Berapa orang order dia untuk conversion, berapa orang order dan sebagainya. Dia dah keluarkan order tu, dia akan bagi kepada seorang lagi untuk keluarkan semua produk yang tertulis nanti. Okay, dah keluar, dia akan letakkan dalam satu tempat. Seorang lagi logistik akan kira. Kita kena buat orang yang berbeza untuk kita tengok dekat mana salah. So bila kira betul, orang lain pula akan ambil susun by LLB. Susun by LLB lah. Dia akan susun. Lepas tu settle susun semua, barulah packing dan kode datang. Macam biasa, kita punya pagi kita akan buat dengan jam dulu. Kita akan buat shopping, baru kita akan buat jet. Jadi untuk faham ke apa, boleh WhatsApp lah. Cara handle apa semua tu di sini tu. Di sini. Jadi kat sini lah juga ada stok apa semua. Ya. Kalau nampak ni macam ada Barat semua. Sebenarnya apa? maksudnya sebarang order akan dipost daripada sini lah. Tapi ini untuk Malaysia, maksudnya order yang daripada Brunei akan post dari sini. Order daripada Thailand akan post dari sini. Kalau order daripada Indonesia, post dari sini. Oh, apa berapa negara tu yang terlibat? Indonesia, Indonesia, Brunei, Thailand. Di sana pun memang terkenal dengan nama Devika lah. Dengan Dan kalau untuk skot tu pula, kiranya dari sini juga hantar ke skot macam tu ya? Ya. Sorry, Singapura. Oh, saya. Sebab apa kita dari sini sebab kita kan kita ada warehouse. Kecuali Malaysia kita ada warehouse. Dan semua Brunei Singapura. Jadi kita kira dari kos. Buat sekarang dia di sini lah. Kita boleh buat hostel ataupun tempat seperti office ke sembilan semua. Serah kepada distributor lah. Bagaimana kawalan inventory menyumbang kepada kecekapan gudang keseluruhan dan sistem atau software yang apa yang Encik gunakan untuk penjejakan dan pengurusan ini?
Okay, untuk inventory kita ada pakai Excel sendirilah. Jadi, satu lagi kita pakai this app. Dia akan satu lagi kita pakai agent ini. Okay. Untuk Excel, kita akan Excel dia Google Sheet, by Google Drive. Jadi semua orang boleh tengok. Orang yang authority lah sepanjang yang boleh tengok stok kira berapa. Authority atau management dan orang yang akan handle sale, dia akan tahu berapa yang lagi yang boleh terjual. Okay. Dekat Google Sheet tu semua stok yang ada. Dekat this app dan agent tu stok yang di reserve untuk jualan kepada tim sahaja. Maksudnya kalau dekat SQ ada 100, reserve stok untuk tim akan ada half ataupun 40%. Yang lain semua disimpan untuk tim. Itu inventory apps ataupun sistem lah yang kita pakai untuk menjawab yang function atau tidak. Saya buat sekarang ini sangat-sangat function sebab kita boleh tengok di mana-mana sahaja. Contoh kalau hari Jumaat yang Sabtu yang kerja kat sini hanya 6 slide. Okay. Kita akan masukkan produk dekat TikTok Shop. Benda yang kita tak akan masukkan semua sebab kadang-kadang kita nak tengok berapa terjual sehari. Sebenarnya benda tu dah ada data, tapi kita nak tengok customer behavior ni macam mana. Okey, kalau kita letak sikit, okey, kita tak banyak. Kalau kita letak sikit, ada tak berebut agensi lah maksudnya. Ataupun ada tak orang yang akan tambahkan stok nanti. Mungkin dia cuti ke, tak sempat nak tambahkan stok. Jadi kita based on customer behavior lah. Jadi kalau adanya by Excel lah, by Google Sheet tu, orang-orang beraktiviti untuk tambahkan stok atau kurangkan stok tu dia senang untuk tengok by Google Drive lah. Dekat this app dan juga agent tu pun senang untuk diguna by online saja. Tak perlu datang nak kira stok salah-satu. Sebab yang kira stok tu hanyalah logistik. So dia kira setiap hari dia akan keluarkan berapa terjual, berapa stok dia ada. Untuk tengok berapa stok baki dia tersebut by sistem, by online saja. Apakah cabaran yang dihadapi dalam mengekalkan kiraan inventory yang tepat dan bagaimanakah bekerjasama dengan jabatan lain untuk menyelaraskan kawalan inventory dengan objektif perniagaan itu sendiri? Sebelum ni kita ada dua orang logistik. Bila ada dua orang logistik, parcel setiap hari banyak dan kerja sangat banyak. Jadi untuk menggunakan sistem itu kadang-kadang terlewat ataupun ditunda pada hari keesokan. Jadi masalah yang kita hadapi adalah kekurangan dan kerja lah macam itu. Untuk penggunaan sistem saya rasa kita ada masalah sebab sistem ni kalau ikutkan dia perfect, cuma kita kena touch up saja. Dia perfect yang perlu di-touch up. Dia kena orang yang handle lah. Okay, bila tak ada yang handle, berapa stok sudah dan sebagainya, kena pula yang tak update tu hari Khamis. Hari Jumaat, Sabtu biasa cuti dan kita ada campaign, biasanya ada Crazy Friday hari Jumaat. Jadi kita kebiasaan kita akan masuk 100, tapi customer behavior masa tu mungkin gaji lah kot. Dia beli habis, jadi orang yang nak masukkan kita tanya, boleh tak masukkan ni? Biasanya kalau jadi macam tu kita akan masuk banyak lah. Dan stok akan kurang, stok tak cukup. Caranya kita ada contact customer tu untuk kita bagi something yang lain ataupun kita cancel lah. Biasanya kalau jadi macam tu kita akan bagi yang sama harga tapi satu kali ganda. Maksudnya booster, dia nak booster grade, tak ada, kita bagi booster lagi, kita bagi dua booster lagi. Sebab kita nak jaga kita punya brand juga, kena kita punya customer juga.
itu tak ada masalah lah yang kita hadapi. Bila kan logistik ada 2 orang untuk kerja 600 pasal tu tak mampu untuk siapkan. Jadi memang kena ada semua department untuk tolong. Dan kalau ikutkan bulan ni memang semua yang akan packing lah. Sebab kalau nak harapkan 3 orang memang tak sempat untuk submit ambil stok, untuk buat MP, untuk buat parcel. Sebab kadang-kadang masa kita lah, customer dia nak order ini, nak sampai hari ni juga. Jadi kena keluarkan lah sebelum kena effect pada shop writing. Depan lokasi kita ada Ada yang beza tak? Tak ada firman pasti. customer service pun ada. Saya kita pergi dulu soalnya dari nanti dulu tu. Di mana langsung film tak ada. Mungkin yang tadi apa lotion yang dia keluarkan sebab industri lain tak pernah tak jual. Tak di mana lokasi ni kat ni je. Bagaimana tak soalan ni sini bagaimana anda memilih kaedah ramalan yang paling sesuai untuk berbagai jenis produk dan apakah cabaran yang anda hadapi dalam proses ramalan permintaan. Sebelum tu kan forecasting kan kita benda yang kita jangka kan. Jadi macam mana Encik sendiri ataupun pihak Devika akan jangka Macam next month orang akan beli orang nak beli produk. Dia ada tak macam spesifik bulan ni kita nak spesifik untuk lotion, kita tengok demand dia, kita tengok demand daripada bulan lepas ke apa kan. Untuk kita jangka mungkin sale next akan datang ni sekian segini. So kita fokus kat produk ni sahaja. Ada macam tu ke ataupun memang buat overall ke? Tu lah macam jangkaan. Ada tak jangkaan untuk spesifik produk tu? Okay, kalau sebelum ni kita ada keluarkan scrub yang kecil. Okay. Dan tu kita keluarkan sebenarnya untuk kita bagi sertifikat, tapi sebab ada seeding yang awal. Sebab macam ni, kita nak jual yang sabun dan kita nak bagi scrub yang kecil. Tapi sabun tu lambat sikit, jadi kita punya one founder dia pakailah scrub tu, scrub yang kecil untuk bagi kerja sebenarnya. So orang cik orang ni nak scrub tu. Jadi scrub yang dah ada untuk bagi free tu kita decide untuk kita jual. Bila kita jual yang tu habis. Habis. Tapi masa tu kita jualan retail hanya 10%. 90% semua by agent. Jadi forecasting tu dah daripada agent. Agent yang akan order dia nak berapa. Masa tu 100,000 order daripada agent dan kita penuhi 100,000 tu memang habis sebab masa tu ada agent. Okay. Lepas pada tu kita ada keluarkan produk yang sama tapi dia beza lah. Tapi scrub juga lah. Tapi scrub dia bukan yang dalam bekas lah. Okay. Masa tu kita tak tanya agent. Sebab kita ambil kira history of order lah, kita ambil history of order lah. Kita ambil 100%. Tak ambil lah. Tapi yang tu kita tak fokus. Yang tu kita tak fokus lah. Sebab sebelum ni kita bayar agent, jadi bila kita rasa boleh buat. Kita fokus melalui insting. Melalui insting dia. Tapi yang tu dia slow sikit lah. Sebab masa tu, masa bagi tahu 10% kita buat retail, 90% by agent. Kalau HQ buat retail,
dia akan tak ngam dengan dengan ejen yang menjual. Tapi kalau dah jadi macam tu, HQ kena take action lah untuk gerakkan juga benda tu. Jadi kita buat seleksi dan nanti kita masukkan dalam combo. Itu dari segi forecast. Satu lagi cerita mengenai forecast ni macam pernah tahu tak yang kita dengan mana sekejap just pada polis tu macam tak apalah. Saya cerita sedikit lah. Okay, masa tu dekat TikTok tu famous dia punya cerita di antara dua orang. Jadi Ja ni dengan kita punya husband founder ni kawan baik. Jadi untuk melengkapkan dua orang itu menjadi pasangan yang lebih betul, dia cuba untuk ikat kawan founder dalam situ. Nak suruh dia orang betul-betul jadi lah macam tu. Tiba-tiba ada orang bagi cadangan, buatlah produk yang collab dengan FAT. Okay, faham lagi? Okay. Kita kan deal dengan Kilat, kita nak keluarkan satu produk yang deal dengan collab dengan FAT. Kita dah nak keluarkan marketing plan, dah keluarkan timeline untuk kita launching produk tu. Tapi bila sampai waktu untuk launching tu, kita bermasalah. Jadi dia perlu seminggu selepas tu baru dia boleh keluarkan. Tapi cerita ni kalau lama dia dah tak ingat lah. Jadi orang dah tak ingat cerita tu, sekolah tu baru siap. Benda dah collab lah. Dah collab tapi tak boleh nak apa. Jadi itu antara problem yang kita hadapi dalam fokus lah. Sebab kita dah deal lah dengan kita tu, kita dah lama dia tu adalah tempoh masa kemudian produk tu akan keluar. Tapi kita tak expect ada beberapa barang yang perlu kita lama sebenarnya. Okay, stok ni macam ni? Stok tu belum keluar lagi. Itu kita mungkin lah. Kita dah buat yang Saya ingin jelaskan dulu. Lain dengan sekali untuk launching ke apa? ya, berkementerian cek untuk merancang dan menetapkan jadual pengeluaran untuk projek atau operasi dan strategi yang digunakan untuk menggunakan masa dan kos dalam penjadualan pengeluaran. Launching produk kan. Biasa setiap tahun kita akan buat launching produk baik quarter lah. Maksudnya setiap tahun akan ada 4 produk yang perlu dikeluarkan. Fikirlah macam mana marketing dengan ada itu, fikirlah macam mana nak keluarkan. Dan perlu fokus kepada founder lah untuk fikir tu. Belum saya tahu Tepat. Tapi yang lain kita kena tengok wave pembelian. Contoh kalau benda ni meletup dan benda tu tak ada dalam kita punya planning, so kita kena keluarkan. So setiap tahun 4 tu aja, dan yang lain depend on customer dia lah. Sebab biasa kalau kita jual akan ada orang tanya, benda ni dia jual tak? Benda ni dia jual tak? Sebab kadang-kadang benda tu match dengan apa yang kita jual. Contoh kita jual email, lepas tu tiba-tiba customer tanya, LinkedIn tak ada jual ke? Dan kita fikir, okey juga kalau jual LinkedIn sebab dia dalam segmen yang sama dan yang ni juga kan, perspektif juga. So nak tahu kita keluarkan juga. Tapi planning tu paling minimum sebulan sebelum keluar. Kalau yang ad hoc lah, ada sebulan. Yang lain untuk yang tahun depan Disember ni dah finalize lah.
Sebab kadang-kadang kita kena customer, kita nak shop sendiri. Sebab untuk demand ni, dia sama ada kita create demand ataupun demand semasa. Kalau kita keluarkan macam tu, nak keluarkan demand, saya rasa boleh meletup demand ni. Tapi kita je yang rasa. Kita tahu nanti orang dah tak nak pakai demand, bank tu, tak tahu orang nak makan. Jadi kalau untuk gerakkan produk tu, kita kena create demand untuk produk tu. Jadi untuk yang M1, kita kena by quarter lah. Setiap quarter kita kena keluarkan satu produk supaya brand recognition ni mesti 10 tahun. Kalau kita tak keluarkan lama nanti seminggu sikit lah. Dan untuk ad hoc tu macam tu lah, kita depends on customer demand ataupun wave pada masa tu. Contoh kalau masa tu menutup dengan anything, why not kita join? Trend mana yang kita Trend. ada tak macam spesifik ke macam tu lah, buat survey tu macam mana ke ataupun tanya agent ke macam tu nak jawab sebelum nak keluarkan satu barang tu? Semua by survey lah, by survey customer. Sebab sebelum ni memang bukan agent. Tapi kadang-kadang agent ni dia ada yang okey, ada yang tak okey. Yang kita perlu tampil sebelah, yang perlu tampil. Tapi agent perlu kita dengar juga sebab dia yang banyak dengan end user atau banyak kita. Sekarang dia bila kita dah banyak dengan end user ni, baru kita tahu apa yang customer sebenarnya. Tapi melalui survey lah, banyak kita melalui survey, kita buat pool, kita buat Q&A, produk-produk yang demand sekarang. Dan satu lagi kita ada analisis yang propose untuk kita produk-produk apa yang sesuai. Maksudnya Ryan ni confirm ada orang akan keluarkan set, banyak set box ke apa. Jadi dia fokus boleh kita kena buat set. Jadi marketing tu dia akan buat planning apa yang keluar dalam set, dia punya timeline produk tersebut. Daripada survey, kita sama lah. Daripada survey tu, jadi kita ada analisis untuk apa yang kemungkinan. Dan tu gamble lah sebenarnya. Dia boleh gamble, dia main fokus lah. Kita create mana. Memang saya ada cakap tadi, tiap tahun mesti keluarkan 4 jenis produk. Okay. Tapi pernah tak macam setahun tu macam Dua produk. dua produk tak cukup dapat? Antaranya yang saya cakap tadi, hendak kita sendiri yang kena settlekan free gift tu yang selepas pada tak menutup tu kita yang kena. Okay, sebab scrap tu tak seperti yang kita nak. Sebab sebenarnya scrap tu untuk kita bagi pergi dan dia punya main tu tak buat. Okay, dah pulang je tu. So second, kita keluarkan yang ad hoc. Maksudnya sebab permintaan scrap yang tinggi, kita keluarkan yang ni tak bergerak. Jadi ad hoc sebenarnya. Jadi untuk sebab dia dah dekat dengan yang kuartal terakhir. Maksudnya produk pada masa tu tak keluar. Dia keluarkan yang ad hoc saja. So dah pun. So bulan tu hanya keluarkan 2 yang sepatutnya kita keluar 4, kita keluarkan 2, ad hoc kita keluarkan 2. Jadi kekurangan itu dan pekerjaan dalam untuk produk tu short Sebab macam ni, kalau ada beberapa benda yang kita perlu beli dalam Malaysia, kita perlu import. Importnya ada dua. Daripada China dan daripada Indonesia. Sebab Indonesia sebab dia punya dia lebih murah. So dia punya barang lebih murah lah sedikit, tapi lebih murah sedikit lah. Okay, kita dekat China ni, contoh ni, the packaging ni untuk buat warna-warna macam ni, dekat Malaysia ada yang boleh buat, ada yang tak boleh buat. Kalau kita dalam senarai menunggu, kita kena buat planning lain. Nanti kita kena cari benda ni yang perlu kita dapatkan segera yang kena dengan kita punya planning. Kita kena cari tempat lain. Contoh jadi kita perlu ada, kita akan tajuk kilang dulu. Dia punya queue tu macam mana? Kalau dia cakap 3 bulan boleh siap,
kita berkumpul. Kalau cakap paling lama adalah 6 bulan. Kalau 6 bulan dia dah sama dah masa saya orang di Malaysia. Itu lagi better kita buat dekat sana. Sebab dia punya kos pun lebih murah. Sebab untuk saya ni kita kena plan awal. Dia punya MOQ lagi tinggi daripada Malaysia. Seterusnya, bagaimana Encik untuk memastikan perubahan jangka panjang dengan pembekal untuk memastikan kerjasama berkesan, dan apakah langkah-langkah yang diambil untuk menyemak dan memperbaharui kontrak perolehan untuk ketersediaan dalam nilai yang terberat? Supaya kebiasaan dia berjaya lah. Kadang-kadang saya yang ada kaitan dengan saya suka berkenaan dengan agreement atau polisi semasa, benda itu depends pada kilang. Kalau sebelumnya kita punya worship alhamdulillah terjual dengan baik lah. Dan setiap tahun atau 2 tahun sekali agreement perlu diubah mengikut harga semasa lah. Jadi agreement dibuat perlulah discretion. Kalau kita dapat harga murah, kita kena bersatu kepada kilang. Contoh, kilang nak MOQ 100 ribu per month. Jadi barulah kita dapat bagi harga yang sesuai. Kalau tak, bridge kontrak lah. Ataupun kita kena buat kontrak yang sesuai lah dengan harga semasa. Untuk jaga relationship baik dengan biasanya masa saya beritahu kita ada main 4 kilang utama, dan 4 kilang utama ni kena lah berkait rapat dengan seperti plan. Maksudnya setiap kuartal kita 30 kan dia keluarkan kan, maksudnya kena ada kaitan dengan kilang-kilang. Maksudnya kita dah bagi tahu kilang tu setiap tahun kita ada juga start plan. So trust dengan kilang dengan kita punya plan adalah. So maksudnya untuk kerjasama dua hala tu terjalin lah secure lah bila kita ada kind of agreement. Lepas tu kita nak terangkan untuk return beli. Tadi dah jawab kan, yang kalau return kepada customer kan. Selalu support kalau Bolehkah anda, bolehkah Encik berkongsi contoh sistem logistik bahagian yang bercakap yang memberi kesan positif kepada perkhidmatan pelanggan, dan bagaimana pihak Denika memastikan kualiti serta kesahihan bahagian yang digunakan dalam servis. Bahagian servis banyak yang kita boleh bahagian step tadi kita cakap tentang disposal kan. Okey, untuk pasal tu, apakah prosedur dan kriteria yang membimbing kepada bahagian disposal pelupusan bahan, dan macam mana nak kendali pengangkutan dalam pelupusan barang tersebut. Jadi kalau rosak kan ada nak lupuskan, boleh story macam mana orang kata cara pelupusan barang yang tu. Kalau kita nak ada perkara, ada benda yang kita buang masa itu yang kita perlu diskusi dengan cara yang berkenaan ataupun menyebut mengalah. Contoh, kalau lotion ada expired date, dia boleh sama ada kita diskusi lagi, kita buat hantar lagi. Dia akan diskusi lagi. Sebab untuk dia diskusi tu, biasa dia nak inspect, dia nak buat inspection pada motor. Maksudnya kalau
Dia yang rosakkan botol tu masih boleh guna tu ada efek-efek lain lah. Itu biasanya dia lah. Kalau sebelum ni yang kotak-kotak sebelum ni yang kita samakan itu yang efek lah, saya sebut efek kan. Kita kena hantar dia 50 kotak kita hantar dia sebab dia betul-betul waktu dispose. Kalau kita dah tak ada kontrak apa-apa kilang dan barang tu berada di sini, kita pakai third party untuk dispose ni. Tapi ada beberapa larang je lah. Contoh kotak-kotak tu biasa ada yang boleh kita buat proses tu, kita perlu jaga, kita perlu bagi third party itu semua. Dan kita dah jaga kita tak nak. Kalau tempat tu nampak kotak kita je ada. Simple third party lah ataupun kita semua untuk dispose. Soalan nombor 10. Ada 2 minit. Right, so Ada tak menggunakan inisiatif kita semua untuk kotak ke apa untuk ada tak macam buat inisiatif kita sendiri ataupun memang semua macam yang tak ni untuk dibuang ke gitu atau ada tak inisiatif kita sendiri? Kalau kotak-kotak, kalau kotak dengan salah satu sebenarnya kita ada jual tapi nak menjual tu tak ada yang nak kena jual. Biasanya ada orang datang dia nak ambil ada orang jual. Tapi bila sekarang kita dah terpakti urusan recycle ke nak reuse ke nak dispose ke terpakti dia buat maksudnya kita bagi kat dia bayaran lebih murah bila kita bagi yang barang untuk yang dijual ni tadi. So ini yang di sini. Kalau dia just ambil barang untuk dispose, ada dia lain bagi semua benda nanti. Dan semua benda tapi si barang ni harga untuk charge dengan servis tu lebih murah. Jadi kita pergi semua. Ini kita tanya tentang teknologi kan. Ada tak teknologi selain daripada software yang digunakan? Adakah kat sini bergantung mostly kepada penggunaan teknologi ataupun ada tak benda macam guna tradisional lah, tradisional macam Ada cara pembuatan tu. cara buatan adakah semua menggunakan teknologi? Kan dulu pakai Macam ni, jadi kerja ni memang bahagian macam tradisional lah. Ada tak ada macam satu yang memang kata satu teknologi, satu yang macam ni lah. Tu memang mostly guna. Mostly memang masih tradisional. Kita ada yang mesin untuk packing. Tapi semi packing. Masih ada orang perlu tekan, perlu gerakkan benda. Tapi bila kita tengok waktu yang diperlukan, dia lagi cepat keluar. Dia lagi cepat keluar ada orang yang buat benda tu. Tapi dia macam ni lah, kalau benda tu dia ada masa yang tetap. Kalau orang ni 10 minit pertama laju. Tapi untuk penggunaan mesin tu tak ada orang yang cepat untuk packing. Dia untuk rack kotak. Sebenarnya itu sahaja soalan yang ada juga terkait. Saya cuba dah dijawab, insyaAllah dah dijawab sebenarnya. Kalau nanti kalau nak tanya apa lagi, saya dah beritahu bahasa. Okay. Itu sahaja. Saya lagi di profile kan. Silakan. Itulah. terima kasih. So, saya ingin ucapkan terima kasih lah sebab sudi menerima kami datang ke sini. Saya bagi terima kasih. Sama-sama terima kasih. Menerima kami. Ini itu sahaja kan. Sekarang. Terima kasih.